Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syakirin bin Muhammad Nazari. Nombor matrik 079526. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi tajuk kami. Astronomi dari segi bahasa etmologi iaitu peraturan bintang atau Law of the Stars. Ilmu falak mendefinisikan ilmu kaji bintang. Merupakan cabang sains yang merangkumi pemerhatian, pencerapan dan penjelasan. Astronomi juga dikaitkan dengan astrofizik. Tamadun Yunani dianggap pelopor dalam ilmu-ilmu berkaitan bintang. Sarjana Islam melakukan penterjemahan dan banyak melakukan pengembangan. La ilaha illallah, Allahu Nama saya Muhammad Ferdinand Imam Azam. Nombor matrik ialah 079593. Saya akan menerangkan tentang ayat 1, iaitu keilmuan bintang. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan surah Al-Furqan ayat 1, Allah menciptakan buruj daripada gugusan bintang-bintang yang besar. Dan menurut tafsir Al-Jalailan daripada surah Al-A'raf ayat 54, Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang supaya tunduk terhadap perintah Allah SWT. Kejadian bintang menurut Islam ialah bintang dijadikan sebagai satu rujukan bagi manusia untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Bintang juga dijadikan sebagai petunjuk arah bagi pedagang atau pengembara. Dan bintang juga dijadikan sebagai alat rejaman syaitan yang cuba mencari peluang untuk mengetahui rahsia Allah di Arasy. Kejadian bintang menurut sains pula ialah bintang merupakan bola jisim gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti. Cahaya bintang terhasil dari tindak balas perlakuan nuklear di bahagian teras, di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium. Bintang juga dikelaskan sebagai spektrum cahaya. Persamaan kejadian bintang yang terdapat pada kajian Al-Quran dan sains ialah menurut Al-Quran, bintang dijadikan sebagai petunjuk arah bagi pengembara. Hal ini disokong dengan mengambil petikan ayat daripada surah An-Nahl. Dan menurut sains, bintang juga dijadikan sebagai petunjuk arah. Hal ini disokong dengan penuaan buruj di langit. Perbezaannya adalah menurut Al-Quran, bintang akan mengakhiri ayatnya dengan kematian secara pecah bertaburan. Manakala pula daripada segi sains, akhir ayat bintang akan diramal musnah dengan cara menghilang. Sebenarnya, terdapat perbezaan tentang kejadian bintang menurut Al-Quran dan sains. Akhir hayat bintang adalah berbeza mengikut pandangan Al-Quran dan sains, iaitu bintang telah dijadikan sebagai penunjuk arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Arsyad bin Wan Daud. Kali ini saya akan membentangkan tentang matahari mengorbit. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-38 sehingga 40 mengenai pergerakan matahari. Selain itu, terdapat juga dua hadis Nabi tentang matahari. Menurut perspektif Islam mengenai matahari yang menyebabkan pertukaran antara siang dan malam. Matahari juga berpusing di atas paksinya serta ia juga berjalan tajri, yakni bermakna beredar ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, iaitu orbit. Matahari dan bulan mempunyai batasan tersendiri yang tidak dapat dilintasi atau dikurangi oleh yang lainnya. Kalau menurut sains, kajian sains mengenai matahari mengorbit, matahari tidak berada dalam keadaan statik, ia berada dalam keadaan bergerak. Selain itu, pergerakan matahari mengelilingi galaksi selaju 786,000 km sejam dengan mengambil masa 225 juta tahun untuk satu revolusi. Seterusnya, matahari berputar atas paksinya yang mengambil masa selama 25 hari bagi melengkapkan satu putaran. Hasil daripada objektif matahari mengorbit ini adalah kami dapati persamaan menurut perspektif Al-Quran dan sains, ialah hakikatnya matahari juga bergerak pada paksinya tersendiri melalui ayat Al-Quran surah Yasin ayat ke-38 sehingga 40 beserta hadis Nabi dan tafsir Al-Muyassir, dan dikuatkan lagi dengan kajian sains yang mengatakan bahawasanya matahari juga bergerak dan tidak statik. Perbezaan yang kami dapati adalah
pergerakan matahari. Jika kita melihat saintis membuat pergerakan kelajuan masa pusingan matahari dan lain lagi, manakala menurut Islam kita sekadar diberikan pengetahuan bahawa matahari bergerak di orbitnya yang Allah telah tetapkan baginya. Mengenai kesimpulan yang kita dapati, apa yang perolehi hasil pengetahuan ini adalah bahawa matahari juga bergerak dan tidak sama yang kita fikirkan selama ini, bahawasanya matahari tidak bergerak dan berada dalam keadaan statik di tempatnya sahaja, serta ia dikukuhkan lagi dengan terdapat ayat Al-Quran dan hadis, ditambah lagi dengan kajian saintis yang mendukung mengatakan matahari bergerak mengelilingi Bima Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Arif bin Mazlan. Nombor metrik 079631. Saya akan membincangkan tentang fenomena bulan terbelah menurut Islam dan sains. Menurut Islam, dia merupakan mukjizat nyata Nabi Muhammad. Seterusnya mukjizat luar biasa terjadi pada bulan Syaban. Kisah dia, Nabi Muhammad sangat inginkan kaumnya mendapat hidayah, namun ada saja yang mendustakan dengan Rasulullah ni dan sering meminta Rasulullah untuk membuktikan kebenaran atas kemuliaannya tu. Sebagaimana juga dituliskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Qamar, artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka, iaitu orang-orang musyrik ni, melihat sesuatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Mengapa hal ini boleh terjadi? Dari Anas ibn Malik yang mengatakan bahawa penduduk Mekah, iaitu kaum musyrik, pernah meminta Nabi SAW untuk memperlihatkan sesuatu tanda mukjizat. Maka terbelahlah rembulan dan Allah SWT berfirman, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dalam riwayat lain juga dari Anas, ia berkata, beliau perlihatkan kepada mereka bulan terbelah sampai mereka lihat Hira, iaitu nama tempat di antara keduanya. Menurut NASA, tidak ada bukti saintifik menunjukkan bahawa bulan pernah terbelah kepada dua atau lebih. Gambar yang pernah tular itu sebenarnya merupakan lunar ray, iaitu garisan pada permukaan bulan, bukannya bulan terbelah dua. Gambar yang dipaparkan menunjukkan dakwaan yang tidak benar di laman sosial. Dakwaan bulan terbelah dua adalah tidak benar. Ini adalah kata NASA lah. Gambar yang disiarkan NASA telah ditularkan dengan keterangan yang salah. Seperti kata saintis di NASA, iaitu Brad Bailey, usahlah percaya semua perkara yang anda baca di internet. Semak dahulu kesahihannya. Jadilah individu yang berkongsi ilmu bermanfaat, bukannya pencetus suruhara yang menyampaikan berita yang tidak benar. Jadi hasil daripada objektif di bulan terbelah ni, persamaan dia adalah tak ada. Tiada persamaan di antara dua konsep ini, di antara Islam dan sains. Kalau perbezaan dia dari segi Islam, fenomena ni telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Manakala berbezalah dengan sains, iaitu menurut NASA menidakkan wujudnya kejadian bulan terbelah. Tapi untuk kesimpulan dia, tiada bukti menunjukkan bahawa bulan terbelah lalu bersatu kembali. Namun bagi kita yang bertuhankan Allah SWT, ayat tersebut harus dipercayailah. Ditambah lagi ada hadis sahih yang menyatakan memang demikian. Jikalau belum ada bukti yang kita inginkan, maka tidak seharusnya kita mengurangi keimanan kita. Allah Maha Kuasa untuk membelah bulan, dan ia pun kuasa untuk menyatukannya kembali. Dengan atau tanpa bekas, semuanya mudah bagi Allah. Kesimpulannya, astronomi adalah kajian ilmu falak yang mempunyai pelbagai pandangan dari perspektif Islam maupun sains. Telah terdapat penemuan-penemuan ahli saintis yang sejajar dengan penerangan menurut Islam. Sebagai contoh, penemuan Buruj telah menyokong pendapat Islam yang menyatakan bintang sebagai penunjuk arah. Namun begitu, terdapat juga fenomena yang tidak dapat dijelaskan dari segi sains, seperti fenomena bulan terbelah tetapi tidak dapat dipahami dari pandangan Islam. Kesimpulannya, kajian sains dan penerangan Al-Quran telah banyak membantu manusia untuk mempelajari tentang ilmu falak. Hal ini juga dapat menunjukkan kebesaran Allah pada makhluk-makhluknya.